kita bawa 2 orang panel yang membicarakan berkenaan dengan stigma terhadap anak muda. Okey, so kita bawa khas kita punya panel. Sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada anda semua. Kita ada bersiaran secara langsung di YouTube channel dan di ruangan Zoom kepada penerima-penerima anugerah kita dan yang hadir secara fizikal. So selamat datang kita ucapkan kepada anda semua. Okey, so saya sebelum tu saya ingin menyampaikan permohonan maaf daripada Encik Danish, kita punya ahli lembaga pengarah Yusin Maya, kerana tidak dapat hadir bersama kita pada hari ini, tetapi kita menggantikan panel yang baru. Okey, di sebelah saya seorang wanita, sebab ada berita kematian yang disampaikan kepada saya pagi tadi. So kita harap segala urusan Encik Danish berjalan dengan lancar. Tapi tak apa, saya harap semua peminat-peminat Encik Danish jangan rasa kecewa. Kita akan jemput lagi Encik Danish nanti ya, untuk program-program yang akan datang, insyaAllah. Okay, so kita nak memperkenalkan panel kita pada hari ini. So of course yang menggantikan Encik Danish kita, Cik Syafiqah Akilah. Terima kasih kerana last minute ya. Last minute. Jangan gugup sangat. Baru menerima call pagi tadi pukul 8. Tapi tak apalah sebab emergency. So terima kasih kita ucapkan kepada Syah. So Syafiqah adalah seorang penerima anugerah Gangsa untuk hari ini, anugerah pentaulihan untuk anugerah Gangsa untuk dia punya peringkat Yusin Maya. So tahniah kita ucapkan. Terima kasih. Dan seorang lawyer untuk maklumat semua. Untuk lawyer single tapi taken. Macam mana tu? Macam mana? Tanya dia nantilah. Okey, dan of course panel kita yang kedua, Mr. Ravi Chandran, sahabat saya. Sahabat karib. Terima kasih atas jemputan Cik Noor. Oh, terima kasih kembali kerana menerima. Alumni Yusin Maya, sahabat saya di universiti juga dulu. Sahabat saya di court bola baling. Bola baling. So, terima kasih kita ucapkan Cik Ravi. Cik Ravi Chandra adalah tokoh belia negara pada tahun 2019, bukan calang-calang orangnya, dan pemegang peringkat emas untuk anugerah antarabangsa Do of Edible International Award. Pada tahun berapa tu dapat anugerah emas? 2009. Lama sudah. 2009. Time saya tengah belajar dekat UM waktu tu. Yes, waktu tu dapat tokoh belia negara tahun 2019. 2009 nanti mungkin boleh share jugalah. Boleh, tak ada masalah. Untuk adik-adik kita yang baru mendapat gangsa ni, macam mana kita nak further untuk perak, dan macam mana untuk further untuk emas, dan macam mana kita nak dapat tokoh belia negara pada tahun 2019. Boleh, tak ada masalah Cik Noor. Kan? Ada tips. Saya tak terlambat ke? Dah tua dah. Saya dah tua dah. Okey, tak apalah, kita buka peluang kepada adik-adik kita lah. Ya, tak kisah yang berada di Zoom ataupun di mana-mana yang menonton kita di ruangan YouTube ataupun yang berada di secara fizikal ataupun Zoom. Okey. So hari ini kita nak berbicara berkenaan tajuk stigma, stigma terhadap muda. Of course, soalan pertama lah, soalan orang kata pembuka, pemanas kan, penting ke peranan anak muda ni, okey, di dalam hala tuju negara? Sebab kadang-kadang ada orang kata macam anak muda ni tak penting, peranannya tak ada, faham tak? So mungkin boleh kita jelaskan, kita bagi pada Mr. Ravi lah kan, Mr. Ravi dulu lah expert kan, takut Syah terkejut pula kan soalan pertama kepada dia. Okey, so Mr. Ravi Chandra, penting ke anak muda ni dalam untuk menentukan hala tuju negara ataupun organisasi lah lebih kecil kan? Kalau kita lebih besar kepada negara, tapi mungkin kalau kita tengok secara skala kecilnya organisasi persatuan kan, betul tak? So penting ke peranan anak muda? Jika penting, kenapa? Komen. Terima kasih Encik Noor. Terima kasih juga kepada adik Syafiqah, betul kan? Alright. Terima kasih dan juga rakan-rakan yang telah menonton kita di atas talian. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Selamat tahun baru juga saya ucapkan kepada semua rakan-rakan yang ada di atas talian tengah mendengar sesi podcast kita pada pagi ini. Soalan yang diutarakan oleh sahabat saya, sahabat lama saya, daripada kecil sampailah saya membesar, beliau tak membesar lagi. Penting tak anak muda dalam proses pembangunan negara? Saya rasa soalan ini sering kali diajukan kepada saya dan kepada semua anak-anak muda dekat luar sana. Benda ni dah saya rasa daripada bangku sekolah lagi orang dah tanya dengan saya, penting tak anak muda. Saya pun dah daripada anak muda, remaja, dah sampai ke hari ini. Nak sebut umur saya tak sebut lagi. Muda lagi. Muda lagi. Right. So proses itu berlaku. Okey, dia bermula daripada zaman atuk kita, ayah kita pun melalui proses remaja sehinggalah mereka ketua sehingga ke hari ini. Dan kalau kita lihat Encik Noor, sejarah bagaimana negara ini mencapai kemerdekaan ini merupakan satu proses yang berlaku daripada proses peremajaan. Ketika itu anak-anak muda ketika itu berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, dan hari ini mereka telah melalui proses penuaan. Mereka ini semua telah tua. Dan proses yang akan datang seterusnya adalah akan diambil alih oleh anak muda yang ada pada hari ini
untuk melihat negara di masa hadapan. Sebab tu pentingnya melihat kenapa anak muda itu sangat signifikan dalam bentukan sebuah negara itu. Kita tengok hari ini negara-negara maju, banyak kita kaitkan negara maju ni selalu dengan US, dengan negara barat kan. Kita tengok bagaimana mereka membawa satu proses perubahan yang sangat besar dalam negara tersebut. Jadi peranan anak-anak muda itu sangat penting. Dan kalau kita lihat hari ini, pada tahun ini juga, di mana undi 18 telah dikuatkuasakan, dan kita akan lihat bagaimana anak-anak muda 18 hingga 21 tahun akan terlibat secara terus dalam proses pembentukan negara ini. So benda ni sangat penting kerana mereka akan mencorak dan menentukan hala tuju negara kita, bukan saja masa hadapan, hari ini. It start itself from today. So kita bermula daripada hari ini, kita akan lihat bagaimana kita sendiri nak lihat, saya sendiri nak melihat negara saya dalam tempoh masa 30, 40 atau 50 tahun akan datang dari sekarang. Sebab apa? Saya sendiri akan melihat proses itu sekiranya saya tidak terlibat secara langsung, tidak secara terlibat di dalam proses tersebut. Jadi kalau berlaku apa-apa benda yang tidak diingini, maknanya saya perlu menyalahkan diri saya. Kenapa saya tak terlibat dalam proses tersebut? Alright, so saya tak nak benda itu berlaku kat atas diri saya. Sebab itu saya, walaupun tidak secara dalam skala besar, dalam skala yang kecil, apa yang kita mampu buat, kita buat. Kita buat, selalu orang katakan, saya tak boleh terlibat dalam proses itu dan ni sebagainya. Bagi saya, terlibat dalam skala yang anda ada. Kalau dalam komuniti, dalam peringkat universiti, di peringkat universiti, atau di peringkat sekolah, di mana-mana sajalah. Janji ada penglibatan daripada diri kita sendiri. Di mana kita boleh menyumbang, kita menyumbang kerana apa-apa sumbangan yang kita beri itu, walaupun sedikit Encik Anwar, walaupun sedikit, tetapi saya percaya ia akan dapat memberikan satu impak yang besar pada suatu hari nanti. Okey, sebab benda yang kita buat ni kadang-kadang janganlah ingat kita buat hari ni besok dapat result, tak ada. Macam kita belajar kat universiti, tak adalah saya masuk hari ni besok dapat degree. Kenapa ada proses 3 tahun, 4 tahun? Itu adalah proses. Lepas dah habis 3-4 tahun baru saya akan dapat ijazah. So di proses itu dipanggilkan satu aliran transformasi yang sedang berlaku di kalangan kita di peringkat mahasiswa. Tetapi di luar sana, setiap proses yang kita jalankan itu adalah kepada proses pembentukan negara. Right? Itulah sedikit sebanyak Encik Anwar. Saya pasti ada banyak soalan. Adik Syafiqah pun ada banyak lagi, saya rasa input lawyer muda kita hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, so itu pandangan Mr. Ravi lah. Okey, penting lah Mr. Ravi. Penting lah kan pelibatan anak kita punya golongan-golongan anak muda ni. Sangat penting, sangat penting. Kalau ditanyakan soalan tu sangat-sangat penting. Tanpa anak muda Encik Anwar, saya tak dapat lihat bagaimana negara ini akan maju lebih ke hadapan. Okay, sangat penting pada hari ini. Kan, betul tak? Sebab kehidupan tu cycle. Anak muda akan menjadi golongan-golongan tua juga. So, siapa yang akan ambil alih tu bergantung kepada macam mana kualiti anak muda yang ada pada sekarang untuk memimpin suatu organisasi. Kita tak payah cakap pasal negara lah, kita cakap pasal organisasi sendiri. Organisasi pekerjaan, universiti, persatuan kalau ada di universiti, mungkin keluarga. Kan, itu salah satu benda yang peranan sebagai seorang anak lah mungkin bila kita jadi seorang anak. So macam mana kita nak bawa benda tu ke hadapan. Okey, pandangan panel kita yang kita jemput khas menggantikan Cik Danish kita pada hari ini. Terima kasih Cik Noah. Okey, selamat datang kepada semua dan selamat pagi. Terima kasih kerana menjemput saya. Jadi bagi soalan Cik Noah tadi, penting ke tidak generasi muda belia pada zaman sekarang? Ya betul? Itu soalannya ke? Betul. Okey. Okey, bagi saya penting lah sebab macam yang Encik Ravi kata juga, kita adalah the seeds of whatever that we gonna bear fruits one day, okay? Jadi dekat situ pun apa-apa sekali yang kita instill in our young generation, kita akan nampak hasilnya pada masa akan datang. Contohnya kalau macam mana, kalau dulu kita adalah pelajar sahaja, okay? Bila kita belajar macam yang Encik Ravi kata tadi, mungkin kita akan jadi future engineers yang memajukan negara kita, bawa negara kita ke peringkat antarabangsa, ataupun mungkin kita boleh jadi ketua keluarga yang baik untuk keluarga kita. Jadi jadi generasi yang muda ni kita penting cara yang kita corak dia, cara kita didik dia dengan knowledge, iman, whatsoever kan. Sebab itulah saya rasa dia bagus. Sebab kita generasi muda, terutamanya undi 18 tu, kita tak nak dah hidup dekat gerigi peristiwa sahaja. Kita nak jadi the symbol of kemerdekaan itu sendiri. Apa yang kita pilih pemimpin kita pada masa akan datang, we want to be a part of it.
kita dah tak nak duduk dan melihat sahaja. Sebab tu pentingnya generasi muda yang kita didik pada zaman sekarang, apa yang diorang akan jadi pada masa akan datang. Itulah bagi pendapat saya. Kita nak bangkang Mr. Rafi ya? Tak ada. Okey, so terima kasih. Okey, untuk kepada penonton-penonton yang baru saja mengikuti kita di ruangan YouTube, so selamat datang kita ucapkan kepada anda semua. So anda semua boleh berinteraksi dengan panel-panel kita di ruangan komen. Boleh. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun pendapat, pandangan, sila nyatakan di ruangan komen. Kalau ada masa nanti kita akan baca ataupun ajukan soalan-soalan tersebut kepada panel-panel kita pada hari ini. So kepada semua yang hadir di ruangan YouTube, yang baru saja hadir, so saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf daripada Encik Danish kita kerana beliau tidak dapat hadir pada pagi ini sebab ada berita duka cita, berita kematian yang disampaikan oleh beliau kepada saya. So kita harap, kita mendoakan supaya segala urusan Encik Danish berjalan dengan lancar. Okey, soalan pemanas sudah settle lah. Kan? So Dah. main orang kata main soalan ni pasal stigma. Kan? Main soalan pasal stigma. Betul ke wujud stigma di kalangan anak muda ni, Mr. Ravi? Kan kalau kita tengok, bila kita cakap pasal stigma ni, of course negative thing lah kan. Of course negative thing lah. Kalau Mr. Ravi ada pendapat, betul ke ada wujud di kalangan masyarakat kita ni stigma terhadap anak muda? Contoh-contoh stigma yang mungkin Cik Ravi ada dalam pemikiran yang mungkin tidak dihebah-hebahkan di media sosial. Alright. Terima kasih Encik Anwar. Terlebih dahulu kepada rakan-rakan di atas talian. Kita sebenarnya berada di Akademi Pengajian Islam. Ya. Betul. So kalau dapat tengok di belakang saya ni, corak dia pun cantik. Alright. Tidak jauh daripada tempat saya habiskan ijazah sarjana muda saya dulu, Sains Sukan, di sebelah saja. Memang rapat API ni dengan Sains Sukan ya. Jadi terima kasih juga kepada rakan-rakan technical crew members kita yang tengah buat live video ni, yang tengah sibuk duduk ni, tengah buat editing dan sebagainya dekat belakang. Terima kasih banyak-banyak. Soalan mengenai stigma, saya melalui proses tersebut Encik Anwar. Kenapa saya melalui proses? Dan saya percaya anak-anak muda pada hari ini pun sedang melaluinya. Soalan yang sering kali ditanya kepada kita, siapa-siapalah anak muda yang kategorikan diri sebagai anak muda. Anak muda ni untuk pengetahuan Encik Anwar, dia di Kementerian Belia dan Sukan, dia ada satu akta pembangunan belia yang telah dirombak pada tahun 2017, di mana umur belia didefinisikan sebagai mereka yang berusia 15 sehingga 40 tahun. Itu adalah usia yang telah diberikan, definisi lah. Dan pada tahun lepas, berlaku sekali lagi perubahan kepada akta tersebut, telah diluluskan, okay, di mana umur anak muda sekarang adalah di lingkungan 15 sehingga 30 tahun. Okay. Masih diproses untuk dikuatkuasakan di peringkat kementerian. Sekiranya telah dikuatkuasakan, maka saya lihat proses perubahan transformasi akan berlaku secara keseluruhannya di seluruh negara, 15 hingga 30 tahun. Sedang ada proses perbincangan berlaku di antara Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Belia Malaysia. Ni sedikit cerita saya nak bagi tahu. Kadang-kadang orang tanya, aku ni muda lagi tak? Kang, betul juga. 15 hingga 30, saya dah lebih 30 ni. Saya pernah tanya, saya pernah berjumpa dengan ramai kenalan-kenalan, profesor-profesor. Mereka sering menggambarkan diri mereka masih muda. Mudanya masih di jiwa, bukan di umur itu. Jadi kita semua muda, tuan-tuan dan puan-puan. Muda ni adalah satu definisi yang sentiasa diberikan bergantung kepada bagaimana cara kita melihat. Saya selalu, kalau saya jumpa anak-anak muda, orang suka tanya saya umur, saya cakap saya masih 18. Dia akan cakap perasan lah Mr. Ravi ni. Cakap memang Nampak. Saya cakap perasaan tu bagus. Sebab apa? Jadi kita akan menggambarkan bahawa kita sentiasa muda. Jadi apabila kita berdepani dengan anak muda, style kita pun sama juga macam dengan anak-anak muda. Jadi berbalik pada soalan Encik Anwar, stigma. Bila kita menyebut stigma, soalan yang sering kali ditanya kepada anak-anak muda, saya percaya ramai di antara kita pernah mendapat soalan ni, boleh tak? Mampukah? Layak tak? Setuju tak dengan saya? So ini soalan yang sering kali ditanya kepada kita daripada sekolah rendah lagi, betul tak? Daripada sekolah ni, boleh tak? Mampu tak? Kau ni boleh ke? So apabila benda ini sering kali ditanya kepada kita daripada kecil, dia dah masuk dalam kita punya sistem minda ni. Apabila kita dah besar pun bila orang tanya, kita pula tanya diri kita, boleh tak aku? Mampu tak aku? Sedangkan kalau kita melihat ramai anak-anak muda kita di Malaysia, they have been doing a marvelous job, saya boleh katakan. Mereka telah buat yang banyak negara-negara lain, negara-negara barat pun kadang-kadang bila dia tengok anak-anak muda kat kita, wow, hebat juga anak-anak muda kita. Bermula daripada bidang sukan, daripada bidang ekonomi, daripada bidang pendidikan, sebutlah apa jua bidang sekalipun, dalam bidang kemanusiaan, sosial dan sebagainya,
ramai anak-anak muda kita menyerlah di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa. Okey, kadang-kadang kita tak war-warkan tu mungkin sebabnya tak ramai. Mungkin dalam kelompok yang kecil, tapi kita jangan lupa mereka juga adalah aset, mereka adalah juga merupakan anak-anak Malaysia yang berjaya di pelbagai lapangan. Tak juga dilupakan kepada anak-anak kita di kampung. Anak-anak muda di kampung kalau tengah menonton sekarang Encik Anwar, mereka pun ada kejayaan masing-masing. Kalau nak menyebut mereka yang berada di kampung, mereka yang berada dalam bidang kraftangan, dalam bidang pertanian, ini semua satu kejayaan yang kita tak nampak. Ramai di antara mereka, saya nampak anak muda ini melalui proses stigma ni, tapi sebilangan kecil daripada mereka dapat keluar, tapi sebilangan besar masih duduk di dalam stigma ini, di mana mampukah mereka, bolehkah mereka dan adakah mereka boleh buat. Dan saya nak kaitkan dengan program kita punya DOFP kita, bila sebut pasal stigma. Anugerah Remaja Penderhakan Muda ni, program Duke of Edinburgh International Award, tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau adik-adik sedang menonton, soalan pertama yang saya tanya pada mereka pada awal mereka mendaftar, saya pun dah tanya juga kepada Syafiqah. Soalan dia, kenapa you masuk dalam program anugerah ini? Dia cakap, kita nak dapat sijil. Betul, itu soalan pertama. Saya nak dapat sijil sebab tu mungkin akan bantu saya nak pergi dalam alam pekerjaan dan sebagainya. Tak salah. Okey. Tetapi as dia dah mulakan bulan pertama, dia rasa susah. Dia tanya, dia self doubt, boleh tak aku buat? Itu dah stigma pertama. Sebab apa boleh tak aku buat? Daripada kecil orang dah tanya kan, boleh tak aku buat? Tapi apabila dia break the barrier after first month, aku nak buat juga. Tak kisahlah orang nak cakap apa pun. Kadang-kadang orang cakap poyo, pernah dengar tak poyo? Cakap alah poyo buat program ni apa. Sebab tak apa. Apa orang nak gelarkan dengan kita, biar dia gelarkan. The moment you complete ni, dia dah habis Encik Anwar, bila saya tanya soalan tu dalam sesi live kita tanya, perasaan lega dia. Satu lega, yang kedua bersyukur dah habis dah. Yang ketiga, I made it, saya dah buat, saya berjaya. That's the answer saya dapat daripada kesemua pelajar yang buat program ARP kita di OFI di peringkat Universiti Melayu. I think that is the challenge they undertake for the past 1 year. Setahun mereka buat tuan-tuan dan puan-puan Tapi challenge itulah menyebabkan mereka berjaya dan akan ditauliahkan pada hari ini. So saya rasa mereka dah break that stigma. Dan saya percaya lebih ramai kat luar sana, kalau dapat peluang untuk buat program seperti ini Encik Anwar, mereka dapat break the barrier of stigma. Betul. Yang saya sebutkan tadi, stigma negatif memang banyak, tetapi kita boleh ubahkan dia kepada positif apabila kita susunkan dia dengan proses yang seadanya. Itu saja Encik Anwar. Terima kasih. Syah pula macam mana? Ada pengalaman peribadi berkaitan dengan stigma ke Syafiqah? Ada. Mesti ada je kan. Sebab sebagai seorang yang aktif kan, yang bergiat aktif di dalam persatuan, NGO ataupun khidmat masyarakat, mesti akan ada. Boleh share pengalaman? Ya. Terima kasih Cik Noor untuk soalan tu. Stigma yang sering anak muda dapat, macam yang Cik Ravi katalah, boleh ke? Mampu ke? Even dekat dalam parlimen, kalau ada anak muda sekalipun, dia akan cakap, kau muda lagi, kau tak cukup pengalaman lagi, boleh ke kau jawab soalan ni, boleh ke nak lead orang lain. Jadi kita kena tanya diri kita lah, betul ke kita boleh? Kita tahu kemampuan diri kita, kita tahu apa yang kita nak, kita tahu apa yang kita nak kejar. Jadi kita cuma kena yakin pada diri kita. Macam yang Cik Ravi kata pasal Duke of Edinburgh Award, saya sendiri waktu mula-mula join, saya tak yakin pada diri sendiri. Tapi saya nak, macam yang Cik Ravi katalah, sebab nak sijil, nak award. Tapi as time goes by, saya dah start sedar betapa susahnya nak buat benda ni. Sebab waktu saya buat untuk dapatkan pingat gangsa, pada ketika tu, ibu saya sedang sakit kanser, stage 4. Dan saya kena buat skill melukis sambil jaga ibu saya dekat sebelah lah, di katil sebelah. Dan waktu tu juga adalah COVID. Jadi waktu tu saya rasa tertekan sangat sampai rasa macam tak nak teruskan lagi dah program ni. Sebab terlalu berat. But when I made it through, sampai ke hujung, saya berjaya habiskan setahun untuk lengkapkan semua yang diperlukan bagi program ni. Saya rasa lega. I feel like I have break the barrier like what you said. I feel like I have proven myself kepada orang-orang luar sana yang saya mampu, saya ada kepandaian intelektual itu dan saya boleh buktikan diri saya yang saya boleh lead other people to do the same thing. Jadi stigma tu ada, tapi kita akan kena buktikan pada orang lah bahawa itu hanyalah stigma. Dia bukanlah realiti. Realiti adalah berbeza dari apa yang terjadi. Okay? Cuma apa yang kita rasa tu yang penting. Apa yang kita rasa within ourselves. If we believe that we can, then we can. Age doesn't matter. It's not the indicator. Itulah pandangan saya. Terima kasih Cik Noor. Bagus.
Janganlah gelak lepas dah bagi pandangan. Sebab saya pandang Cik Noah, saya dah macam alah Cik Noah ni mesti depan. Jangan risau, saya akan sentiasa menyokong anda dekat sebelah ni. Terima So, kasih. don't worry. So Cik Noah dulu bos saya. Sebab tu saya macam tak sangka dapat standing dengan dia dan Cik Ravi. Okey, satu lagi, saya rasa itu stigma kepada individu lah. Tapi Betul. selalunya ada masyarakat yang memandang negatif kepada anak muda. Satu statement, anak muda pemalas. Betul. Belia pemalas. Betul. Mr. Rafi, komen sedikit. Sila Cik Ravi. Jadi pemalas. Saya pun orang sebut saya pemalas dulu Encik Noah. Sebab pandangan dan pemerhatian orang luar terhadap anak muda adalah sentiasanya berlaku dalam proses yang negatif. Sebab apa? Berita-berita yang kita selalu tengok, berita tak ada di social media ataupun media cetak, selalu lebih banyak digambarkan tentang pandangan negatif berbanding dengan benda-benda yang baik. Dan kita ni kalau naturally sesiapa pun saja, negatif ini mudah tertarik dengan diri kita. Betul tak tuan-tuan dan puan? Setuju tak? Negatif ini lebih cepat berbanding dengan berita baik. Kalau orang cerita hari ni belia ni rempit, belia dadah dan sebagainya, cerita ni lebih banyak disensasikan berbanding seorang kejayaan anak muda di luar negara, kejayaan di peringkat universiti. Jarang sekali kita nak baca berita tu. Dia berjaya dan sekian-sekian. Setiap peduli apa dia berjaya pun. Tengok orang yang tak berjaya ni. Macam mana dia tak berjaya? Macam mana dia rempit motor terbang ke atas langit, terjun, dia mati. Kita suka dengar cerita-cerita sensasi ni menyebabkan masyarakat tidak secara keseluruhannya tapi generally-nya saya dapat lihat some of it di mana mereka lebih sensationalizekan berita-berita seperti ini. Jadi nak saya salahkan mereka atau tidak, saya rasa kita we have to all come together Encik Noah. Kita semua harus bersatu bersama supaya kita dapat mendidik generasi muda pada hari ini. Muda itu adalah seawal daripada seusia yang bolehlah mampu kita didik mereka, contohnya di peringkat tadika ataupun di peringkat sekolah rendah, untuk mengajar, mendidik mereka bahawa ambil iktibar daripada berita-berita yang lebih baik supaya kita boleh lari daripada stigma-stigma negatif ini yang boleh dilabelkan kepada anak muda. Sebab kalau disebut pemalas apa sehingga hari ini pun saya dengar juga, kau pemalas, kau tak boleh buat benda ni, mula daripada rumah sebenarnya Encik Noah. Kau pemalas, tak bangun pukul 7. Bila ada orang melenting, saya dah tak nak sebut mak ya. Bila ada orang melenting, kamu malas, sebab saya pun melalui proses itu. Okey. Kalau nak pergi sekolah jam 5 pagi dah bangun, kalau lambat sikit 5 minit habis. Proses tu dah mula daripada rumah. Jadi kita sebagai macam saya yang parents, so saya pun tak nak buat benda itu kepada anak saya. Kalau dia bangun lewat 5 minit tak apa, kita educate dia. Jangan bagi meleting dengan dia, lambat, bla bla bla, habis. The whole day might be spoiled. So I want tell him that kau bangun tak apa, lewat, tapi tomorrow bangun awal balik. So kalau proses itu saya dapat ajar, didik daripada kecil, siapa-siapa pun bila dia dah besar besok, orang sebut dia pemalas pun dalam kepala dia, aku tak pemalas. You see? When orang bagi tahu kita hari ni kalau kita lambat lewat hantar suatu kerja orang sebut pemalas, kita pun tanya balik diri kita, betul tak aku pemalas? Pernah tak kita timbul soalan tu kan? Sebenarnya kita bukan pemalas. Sebenarnya mungkin kita perlukan lebih banyak masa untuk melengkapkan. Dan sama juga kalau kita sebut ramai anak-anak muda terlibat dalam gejala-gejala negatif, dadah, sosial dan sebagainya. Mereka semua ada sebab masing-masing kenapa mereka terlibat dalam aktiviti tidak sihat seperti itu. Tapi saya percaya, dan saya pernah buat banyak program melalui program Anugerah ni sendiri Encik Noah, kita dapat membentuk kepribadian diri mereka. Kita dapat menunjukkan bahawa kepada mereka, mereka juga boleh berjaya seperti individu lain. Tak semestinya masuk ke universiti, tetapi di lapangan masing-masing. Tak kisahlah, walaupun ada di kampung, di luar bandar dan sebagainya, mereka semua boleh mampu berjaya mengikut kepada kapasiti masing-masing. Syah, ada nak tambah ke? Nak tambah ataupun kita pilih stigma lain? Okey, pilih stigma lain lagi kita kan? cuba. Kalau ada contoh, nak bagi stigma lain? Kalau kita tengok stigma lain, kalau okey, belia pemalas tu nombor satu. Belia ni terlalu muda, tak berpengalaman untuk mengetuai something yang macam tu. Tak boleh jadi leader. So kalau pasal stigma terlalu muda kan, yeah. Sepatutnya kita berbanggalah kita masih muda, sebab bila muda ni kita ada kapasiti untuk belajar, kita boleh terima teguran dengan lebih baik. Ego kita masih rendah, kita ada energi untuk sumbang lagi. Sepatutnya kita gunakan tu sebagai kelebihan diri kita, bukannya kelemahan macam yang distigmakan ke atas diri kita ni. Jadi I don't see why it should be a stigma. Macam yang Cik Ravi kata yang pasal stigma pemalas tu, kita akan jadi macam self doubt lah. Betul ke aku ni muda sangat? Salah ke jadi muda? Kena tunggu umur 30, 40, 50 baru boleh pegang
tampuk pemerintahan macam tu ke? Sedangkan kalau kita dapat pegang daripada sekarang, we have the chance to learn, kita lagi boleh adapt dengan surrounding lagi better, dan kita ada masa yang lagi lama untuk buat perubahan pada negara, pada diri kita, pada keluarga kita. Jadi sepatutnya itu digunakan sebagai kekuatan kita. Jangan rasa diri tu kerdil. You tahu apa yang you nak dalam kehidupan you. You tahu apa yang you dah go through. Macam Cik Ravi kata, kita tak tahu kenapa orang kata dia pemalas, kenapa dia terlibat dalam gejala sosial. Jadi apa yang kita boleh buat adalah dekatkan diri kita dengan orang-orang macam tu. Dan kita cuba fahami diorang dan cuba cara yang lain, bukannya dengan mengherdik, mencaci maki untuk stigma pemalas. Tapi kalau untuk stigma kita tak mampu untuk jadi pemerintah, jadi kita fix balik kat mana yang diorang nampak kita ni kurang pengalaman. Kita belajar skill baru, kita pergi talk show, cabar diri untuk datang ke sini dan jadi talk show host hari ni. Walaupun last minute lah. Walaupun last minute, itu salah satu cara kita nak break the barrier of the stigma itself. Jadi itulah jawapan saya. Kita kena cabar diri kita untuk buktikan pada diorang yang stigma tu adalah palsu. Jadikan benda tu kekuatan instead of kelemahan. Dia kata kita muda, kita buktikan pada dia. Muda tak salah. Itu muda adalah kekuatan. Kita ada masa lagi banyak untuk belajar. Macam tu. Wah, hidup Syah. Hidup Syah. Okay, so kepada sesiapa yang baru mengikuti kita di YouTube, so selamat datang kita ucapkan kepada anda semua. So jangan lupa like, follow our media sosial, subscribe kita punya YouTube channel. So selamat datang kita ucapkan kepada anda semua. So nantikan program podcast ini yang kali ini kita bersempena dengan Majlis Pertaulihan Anugerah Antarabangsa Duke of Honourable International Award. So kepada anda semua di luar sana, so nantikan sampai di hujung rancangan kita akan ada giveaway yang kita akan berikan kepada anda semua, dan link sertifikat kita akan bagi selepas majlis tersebut. Okay, so hari ini kita ada dua orang panel. Kita ada Mr. Ravichandran, tokoh belia negara pada tahun 2019 dan pemegang anugerah emas untuk Duke Honourable International Award, dan kita ada saudari Syafiqah yang menggantikan Cik Dinesh, pemegang anugerah gangsa untuk Duke International Award. Okay, so selamat datang kita ucapkan kepada anda semua. Kalau ada sebarang komen ataupun pandangan ataupun soalan untuk dikemukakan kepada dua orang panel kita, sila nyatakan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan baca kalau sempat nanti, insyaAllah. Okey, kita cakap pasal stigma tadi kan, belia pemalas lah, belia apa kan. Sebenarnya itu masyarakat lah, masyarakat berpandangan kepada kita kan, betul tak? You all lah, kita belia lagi ke teh? Sama lah, belia lagi. Macam saya katakan tadi lah. Dah tua pun belia juga kita. Jiwa yang penting. Jiwa. Okey. Dia sebab beberapa orang menyebabkan rosak satu nama lah macam kan. So jadi macam itulah sebab benda itu terjadi sebab ada beberapa golongan. Kan? Betul tak? Kita tak nafikan ada kan? Betul kan Mr. Rafi? Ada setengah yang belia macam tu. Ke semua tidak? Tidak ada semua yang sempurna, betul tak? Manusia pun tak sempurna. Mungkin sebab itu menyebabkan orang kata apa, semua nama anak muda kita tercalit. Okay? So saya nak bertanya lah, macam mana kita nak ubah stigma masyarakat tersebut? So faham tak? Sebab kita nak ubah supaya orang tak berpandangan lagi terhadap belia ni pemalas. Kita nak ubah masyarakat punya pandangan. Tadi Mr. Ravi ada bagi sikit satu lah tips kalau anda semua perasan pasal didikan anak. So kita start daripada di rumah. So kita jangan cakap anak tu sebagai benda-benda negatif lah. So itu benda-benda yang kita boleh start mula di rumah. Tapi ada tak benda lain, kaedah lain yang mungkin kita boleh ubah pandangan masyarakat ni, yang tukar kepada pandangan mereka belia pemalas itu kepada belia yang rajin ke macam tu? Sedap dengar tu, belia yang rajin. Tapi saya pula tu, belia tu rajin kan. Kelakar juga nama dia kan. Kau kat sebut, belia ni rajin lah sekarang. Alright, Encik Noor, bila kita sebut dalam konteks tadi, Encik Noor tanya dalam konteks yang lebih besar, masyarakat. Didikan masyarakat itu adalah terlalu besar. Kenapa? Kalau saya lihat, sebelum kita nak pergi kepada masyarakat, kita tengok balik dia punya root cause tu di mana. Dia macam mana pun akan bermula daripada individu itu sendiri. Okay? Changes always starts between in us, di mana perubahan itu harus berlaku daripada diri sendiri, kemudian dibawa kepada dalam satu kumpulan dalam ahli keluarga itu sendiri, kemudian dalam kelompok yang lebih kecil dalam komuniti keluarga,
kemudian dalam berpersatuan dalam sektor yang lebih kecil, dan juga kita pergi kepada masyarakat, dan juga kemudiannya pergi kepada negara. So that is the flow, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat bagaimana proses itu berlaku. Kalau saya nak terus pergi bagi tahu dekat masyarakat, kita kena berubah, kita kena harus ubah persepsi yang belia ni baik, belia dan sebagainya. Bukan tak boleh, proses itu akan mengambil masa yang sangat-sangat lama. Okay? It might take about 10 years, 20 years on the road, I tak tahu. Okay? Tapi dia akan ambil proses yang lama. Sebab kita nak mengubah masyarakat, nak mengubah persepsi di kalangan masyarakat, bukannya mudah. Okay? Dia akan tapi persepsi itu dah lama, Mr. Ravi. betul. Itu yang kita nak ubah itu, Encik Anwar. Itu yang kita nak ubah. Kalau kita tak ubah persepsi ni, bagaimana kita nak membentuk masyarakat kita memahami bahawa benda itu adalah salah. All this way yang kita katakan ini stigma terhadap anak muda adalah benda ni salah. Kita mendidik anak-anak muda kita ni, itu bagaimana kita nak mendidik mereka yang muda pada hari ini harus mengubah dari segi style pemikiran diri mereka sebelum kita nak melihat bagaimana proses transformasi ini boleh berlaku. Okay? Apa yang kita telah lihat, contoh kita ambil, kenapa kita selalu kaitkan dengan benda yang berlaku pada masa yang lampau? Sebab kita lihat kejayaan apa yang telah dilakukan oleh mereka pada masa lampau telah membentuk negara kita pada hari ini. So about more than 60 tahun kita dah mencapai kemerdekaan. What is the kejayaan yang boleh kita ambil? So, saya nak ambil contoh sedikit. Kejayaan adalah perpaduan itu sendiri. Kita lihat bagaimana perpaduan itu telah dibentuk. Tak kisah wala apa pun berlaku, tuan-tuan. Anda setuju dengan saya? The reason case saya tengok, the reason yang baru-baru ini berlaku di hadapan Kuil Batu Cave, sempena Hari Taipusam, seorang ibu melahirkan anak dalam kereta yang telah dibantu oleh mereka yang kebetulan datang untuk menunaikan ibadat mereka di Taipusam. So ibu bapa ini adalah terdiri daripada mereka beragama Islam. Kereta betul-betul berhenti dekat traffic junction, ibu nak melahirkan anak. Orang lari datang membantu dan ibu tu sempat melahirkan anak dalam kereta tersebut. So kita nampak di mana datangnya itu sifat kasih sayang itu telah diwujudkan daripada sekian lama, daripada negara ini mencapai kemerdekaan dan sebagainya sehingga hari ini. Proses itu telah berlaku, jadi masalah perpaduan ini walaupun ada cacat celah di sana dan sini sikit, tetapi masih kuat, masih utuh. Nampak tak? Sebab itu proses itu berlaku daripada kecil. Sama juga stigma terhadap anak muda ni saya nampak. Bagaimana kita nak ubah persepsi negatif, nak bagi tahu dekat orang luar sana, jumpa je anak muda, dalam kepala dia fikir, tak kisahlah walaupun anak, contohlah, banyak persepsi negatif ni timbul kalau anak muda isap rokok. Benar tak? Kadang-kadang budak perempuan pun saya tengok ni, isap rokok, jangan pergi sana, jangan pergi sana. Dia bukan isap rokok je, ni pakaian sengit, betul. pakai seluar londe, kan? Rambut perak. Sentiasa ada persepsi negatif. Kenapa? Tapi orang yang sama juga, kalau kita bawa pergi overseas, contohnya lah, saya pernah tengok pergi luar negara, macho, cool lah Abang Mak Saleh ni isap rokok, pakai seluar pendek, rambut dia tak cuci 10 hari pun, bau pun macam mana, tapi saya pun tak faham kenapa kadang-kadang. Sebab saya pernah melalui proses tu di luar negara. Saya cakap dekat Malaysia, kau cakap dia kotor pula, apa pula, sampai overseas lain sebab dia sejuk. Sejuk tak sejuk, mandi tetap mandi, betul tak? Jadi kenapa proses itu boleh berlaku di sana tetapi tidak berlaku di negara sendiri? Sebab tu saya cakap didikan itu kalau kita dapat bawa daripada sejak awal persuluhan, yang penting itu diri sendirilah, Encik Noah. Kita jangan salahkan orang lain lah kalau tanya dengan saya. Kita tanya balik dengan diri kita. Pernah tak kita jumpa seorang anak muda, kita dalam kepala kita fikir dia ni baik atau kita fikir sebaliknya? Kalau daripada 10 orang kita jumpa, 9 orang kepala kita cakap negatif, jadi siapa yang nak kita ubah sekarang? Masyarakat atau diri kita? Soalan tu datang balik kepada diri kita. Kalau tanya dengan saya, I will tell myself. Benda ini saya pernah melalui, Encik Noah. Benda ni bukan orang lain, saya sendiri. Sebelum saya melalui proses didikan ini, setiap kali saya jumpa, saya akan fikir banyak pasal negatif. Dia ni jahat, ni tak betul, isap rokok negatif, rambut macam ni, macam tu dan sebagainya. So bila dah ada persepsi-persepsi ni, saya setiap kali saya jumpa orang, dia ni macam ni. Saya dalam diri saya sendiri, saya akan mula fikir secara negatif. Bila saya melalui banyak proses pembelajaran dan saya dapat lihat benda itu adalah salah. So saya ubahkan negatif itu kepada positif, dan setiap kali saya berjumpa dengan orang, okay, kita akan cuba jangan kita fikirkan negatif, kita borak dengan dia supaya kita boleh timbulkan persepsi yang lebih positif, stigma yang lebih positif di kalangan masyarakat itu sendiri. So end of the day, Mr. Anwar, bermula daripada diri kita. Okay, daripada diri kita yang kita lihat, kita boleh mengubah sesuatu yang lebih besar di kalangan masyarakat kita. Okey. Syah ada pandangan? Panjang ke Encik Anwar? Tak ada kan? Okey. Cuma saya tertarik juga sebenarnya. Perlu ke? Kalau tadi Mr. Ravi kata, yalah of course pandangan seseorang
terhadap perwatakan anak muda. So perlukah kita mengubah perwatakan kita supaya masyarakat pandang kita benda lain yang bagus? Ataupun kita nantaklah orang nak cakap apa pun. Tak, perwatakan ni, saya nak tambah sikit kan. Bila kita sebut perwatakan ni, itu bergantung kepada diri kita sendiri. Kalau saya tahu saya buat benda yang tak baik, bagus kalau saya ubahnya kepada benda lebih baik. Okay? Supaya bukan, saya tak kisah apa orang nak cakap, itu untuk diri saya sendiri. If I know I'm doing something wrong and I want to correct it, make sure I've done the correct things, betul tak? Okay. Sebab masa ni tak lama tuan-tuan dan puan. Kita tengok apa yang tengah berlaku hari ni, pada past 2 years, nampak tak sedar, COVID dah 2 tahun. Betul. 2 tahun dah berlalu. Almost 720 days just gone like that. Pergi macam tu je Encik Noor. Dan kita tutup mata, buka mata, kita tengok ramai orang dah meninggal. So masa itu adalah sangat-sangat singkat. Kalau kita tak nak ada proses perubahan di dalam diri kita itu sendiri, dan besok bila dah saya jumpa ramai kawan-kawan saya Encik Noor, kadang-kadang duduk borak dengan saya, menyesal lah tak buat. Tapi benda ni 10 tahun lepas pun dah begitu, menyesal tak buat. So jangan menyesal bila dah masa dah lambat. Kalau nak buat perubahan, mula daripada hari ini. Take a challenge. Tahun 2022 ni satu tahun yang saya cakap the marvelous year. Take up this challenge. Buatlah sesuatu untuk perubahan diri sendiri supaya kita boleh mengubah masyarakat. Mungkin yang tengah lihat podcast sekarang ni, yang dah save dalam sesi live YouTube nanti, 10 tahun akan datang kita buka, kita tengok balik, tanya balik diri kita, apa proses yang telah kita berubah daripada sesi podcast ni. Betul tak Encik Noor kan? Betul. Syah, macam mana Syah? Berkenaan dengan perwatakan. Syah mesti ada pengalaman, betul tak? Kan perwatakan, rambut berwarna-warni, contoh. Saya bagi contoh. Pandai Encik Noor. Ada tak pandangan negatif masyarakat terhadap Syah sendiri bila perwatakan macam tu? Nampak? Okay, saya akan bagi jawapan berdasarkan pengalaman sendirilah. Okay, jadi kalau untuk tuan-tuan dan puan-puan yang menonton, jadi cara dia yang kalau kita dengar stigma-stigma ni, kau ni rambut warna pink, teruk, mesti pergi bersosial banyak ni. Mak bapak tak pandai ajar daripada kecil. Tapi sebenarnya tak tahu, mungkin dia pelajar straight A's, dia belajar pandai. Jadi stigma ni sebenarnya dia sentiasa wujud. You buat apa pun, tak semestinya orang akan suka kita. Jadi nasihat saya kepada anak muda dekat luar sana, kalau benda tu salah, cuba cari cara untuk perbetulkan. Terima nasihat dan teguran yang elok dan slowly ubahlah. Tapi kalaulah benda tu sampai nak kena ubah perwatakan kita, siapa diri kita dalam hati kita ni, kita sendiri tahu kita jenis yang macam mana, lantang bersuara ke, jenis yang sopan dan pemalu orang ke. Luar tak tahu awak macam mana. Orang luar tak tahu. Jadi it starts with you being judgmental towards others. Start daripada situ dulu. Bila awak nampak orang rambut color-color, awak jangan terus assume yang dia adalah macam ni atau macam tu. Ataupun kalau dia pakai seksi-seksi ke, ataupun kalau dia merokok ke, seksa tu. Dia lepak ramai-ramai ke, mungkin sebenarnya dia adalah orang yang baik. Jadi cuba pergi, dekatkan diri dan cuba tengok dia macam mana. Ataupun kalau macam cara saya ni jenis yang observant. Saya tengok orang tu daripada jauh. Walaupun dekat kedai makan, saya akan tengok dia orang lepak. Lepas tu kan saya akan nampak yang merokok tu akan bangun dan dia akan lap meja, dia akan susun dan stack semua pinggan-pinggan yang kawan-kawan dia dah makan. Kat situ kita dah tahu. Dia merokok tak define yang dia tu ada adab dekat kedai makan. Macam tu lah. It starts with ourselves. Lagi satu nasihat saya kepada semua belia dekat luar sana yang menonton juga, buat something tu macam mana? Buat lagi bagus kalau you menyesal you buat daripada you menyesal tak buat. Cabar diri kita untuk buat sesuatu. Okay, macam itulah baru kita boleh ubah stigma dalam diri kita. Okay. Stigma terhadap kita. Betul macam tu. Macam ada pengalaman je Syah. Tak ada. Okey, terima kasih. Mana Cik Noor ni? Nanti saya tag dia balik. Okey, terima kasih Syah. So saya rasa kita punya masa pun dah sebab kita hari ini kita ada podcast kita hari ini seperti dengan majlis pertauliahan kita. So kita tak buat sampai sejam. Kita buat sepatutnya sampai 40 minit tapi kita mula lambat sikit tadi. Okey, sedikit last soalan sedikit je. Okey. 2-3 ayat je pesanan Mr. Ravi kepada anda semua, kepada penonton-penonton. 2-3 ayat lah. 2-3 ayat. Okey. I love you anak muda. 2-3 ayat je kan Encik Noor sebut. Okay, alright.
Pesanan kepada semua yang tengah melihat, saya pasti ramai di antara mereka adalah student-student Universiti Melaya. Ambil peluang, libatkan diri dalam banyak aktiviti di peringkat universiti. UMCAS dah ada satu program yang secara cukup hebat yang mana kita dapat lihat hari ini, Anugerah Remaja Pendaratan Muda, The Duke of Edinburgh International Award, satu program di peringkat antarabangsa nak mengubah diri anda. Seperti yang saya katakan daripada awal tadi, proses perubahan itu berlaku daripada diri sendiri, termasuk Syafiqah, termasuk rakan-rakan lain yang dapat anugerah pada hari ini. Mereka telah berjaya mengubah diri mereka daripada saat mereka memulakan program anugerah tersebut. Jadi mereka yang masih belum memulakan lagi, take up this challenge for tahun 2022. Encik Anwar ada di sini, pegawai yang bertanggungjawab, dan juga UMCAS dan juga Universiti Melaya itu sendiri dalam proses untuk membentuk remaja, anak-anak muda yang lebih hebat, bukan sahaja di peringkat kebangsaan, malah di peringkat global. Right? Dengan itu, terima kasih Encik Anwar di atas jemputan. Saya pasti masih ada banyak lagi sesi-sesi yang dapat jalankan seperti itu anak muda, dan kita akan jumpa pada masa-masa akan datang. Terima kasih. Ini kalau ada buttonnya prek je. Orang bagi 2-3 ayat je, dia bagi satu karangan. Itulah dia pantan jumpa mic ni. Pantan jumpa mic. Syah, 2-3 ayat je pesanan 2-3 anda ayat kepada cabar diri, join lagi banyak organisasi dekat luar, terutamanya dengan bencana banjir COVID yang melanda negara kita ni. Dan join DOFE Awards bersama dengan Cik Noah, dan join program-program di bawah yang Cik Noah di UMCAS juga. Itu sajalah 2-3 ayat kan. Itu pun dah lebih daripada 3 ayat. Okay, so terima kasih kepada semua yang menonton.